Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, bertemu kembali dengan Cikgu Hadi Ismail, sempena PKPB, okay. Gelombang yang ketiga, ketiga, keempat lah. Okey, agak lama juga saya tak masukkan video-video yang baru. Dan hari ini ada kesempatan untuk saya masukkan dan saya nak buat perbincangan lah. Mungkin cikgu-cikgu pun ada cadangan-cadangan, penambahbaikan dan sebagainya. Boleh komen pada video yang saya masukkan ni dalam channel saya. Dan untuk guru-guru yang dah support dengan subscribe dan juga tekan loceng, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan buat guru-guru yang mungkin baru pertama kali masuk ke channel saya, jangan lupa subscribe channel dan juga tekan loceng untuk saya boleh hasilkan lagi lah banyak-banyak video berkaitan dengan CIDS dan sebagainya. Jadi tanpa membuang masa, jom kita tengok tajuk kita special hari ni. Apa yang specialnya, kita akan buat bagaimana RPH guna CIDS dalam masa PKPB. Alright, jom, let's go. Okey, macam biasa kita masuk ke dalam sistem CIDS. Alright. Seterusnya, apa perlu kita buat? Kita macam biasalah. Okey, pergi ke sini. Alright, dekat sini untuk MIW ataupun RPT bagi PKPB, dia sebenarnya kalau ikutkan kaedah-kaedah pembinaan MIW dan juga RPH dalam CIDS ni, dia ada beberapa kaedah yang berbeza-beza sebenarnya. Cikgu boleh pilih ya mana satu kaedah yang terbaik yang memudahkan cikgu. Dan tak semestinya kaedah yang saya gunakan mungkin cikgu gunakan lain. Ada setengah saya jumpa, tengok video Cikgu Hadi buat dalam tu, saya buat tak sama pun. Ataupun dia kata, bila saya tengok dalam modul yang Dr. Ismail Zain masukkan dalam laman web, lainnya kan. Sebenarnya kaedah-kaedah tu, dia terpulang pada kegunaan cikgu-cikgu lah. Kadang ada kaedah yang mudah, ada kaedah yang dia ada berkaitan lah antara satu sama lain tu. Okey. Sebab dia adalah satu reka bentuk sistem. Jadi terpulang pada kaedah cikgu-cikgu, asalkan hasil akhirnya kita nak dapatkan satu RPH, itu jelah. Okey. Jadi hari ni saya nak tunjukkan bagaimana kita boleh buat bermula daripada MIW sampai ke RPH untuk PKPB. Alright. Bagi MIW PKPB, cikgu-cikgu boleh mulakan dua kaedah. Yang pertama, kita boleh mulakan menggunakan cipta rekod baru. Kalau cikgu tekan cipta rekod baru ni, maksudnya RPT yang lama cikgu tak nak guna pakai, cikgu nak guna RPT yang baru, maksudnya buat yang baru pun boleh. Jadi bila cipta rekod baru ni, contoh saya dah keluar macam ni, cikgu isi kan macam biasa kat sini. Dan bila sampai kat sini, cikgu hanya klik pada rancangan pengajaran di rumah PDPR ni. Jangan lupa klik yang ni. Cikgu klik yang ni, akan automatik kita punya MIW tu akan ada dia punya tajuk-tajuk ataupun tema-tema yang dah dipilih. Okey. Alright, ini saya batal dulu. Ini kalau nak buat gunakan menu cipta rekod barulah. Okey, kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua ni, kita guna semula apa yang nak kita buat. Contoh macam saya dah selesaikan RPT, mungkin saya dah buat sampai minggu yang terakhir dan sebagainya. Mungkin cikgu pun dah buat sampai yang minggu terakhir. Baik, saya tunjukkan bagaimana cara dia. Okey, kita klik pada RPT, saya pilih, katakan hari ni saya nak buat tingkatan 4. Okey. Alright, saya tengok. Kalau cikgu perasan dekat sini,
kita hanya ada beberapa ni bidang, standard dan sebagainya sampai kriteria kan. Sebenarnya kita boleh tambah kan. Kalau dalam PDPR ada beberapa menu-menu yang perlu kita tambah. Kejap lagi kita akan tambah. Okey, kita tengok di bahagian bawah. Klik sampai ke bawah. Contoh okey. Ini saya punya MIW yang terkini lah. Sampai saya dah masukkan minggu 32 sekarang. Okey. Sekarang ni saya hanya klik pada sunting profil pembelajaran. Klik pada sunting profil. Dia keluar yang baru. Okey, cikgu tengok di bahagian bawah ni. Kalau perlu ubah. Teruskan sampai ke bawah. Okey. Dan sekarang ni, apa perlu cikgu buat adalah tukar tetapan profil pembelajaran. Ini yang perlu tukar ni. Okey. Bila keluar yang macam ni, sekarang ni, yang ini memang dah ada dalam MIW cikgu-cikgu. Semua dah ada dah. Yang perlu kita ubah, kita hanya kena tambah sedikit menu-menu yang baru. Antaranya, kita boleh tambah bermula daripada kaedah. Okey. Tajuk atau tema ni terpulang. Tak ada masalah. Tempoh pelaksanaan. Okey. Sama macam dalam jadual kita lah. Ringkasan apa aktiviti yang kita buat. Apa pendekatan yang kita gunakan. Dalam talian, luar talian dan sebagainya. Arahan pelaksanaan. Kalau kita nak lah. Kita letakkan. Okey. Alright. Seterusnya. Scroll sampai ke bawah. Kita hanya tekan simpan. Cikgu boleh baca bawah ni. Tetapan terpakai untuk rekod dan semua rekod baru tingkatan 4. Maksudnya, rekod yang lama tak ada masalah. Jangan risau kata takut rekod-rekod lama dah dia dah terpadam dan sebagainya. Tak ada. Masih ada dalam tu. Cuma yang ini yang terkini mungkin minggu ni dan minggu seterusnya dia akan guna pakai menu-menu yang kita dah tambah ni. Okey. Seterusnya kita tekan simpan. Baik, dah tekan simpan, kita boleh tutup dia. Okey. Cikgu nampak dah bertambah dah bahagian tepi ni. Okey. Kalau cikgu perasan tadi kecil, tadi sampai 32 kan. Okey. Ni bahagian ni. Yang 1, 2, 3, 4, 5 ni kita dah tambah tadi. Jadi dia dah masukkan dalam MIW. Sekarang ni, kita hanya klik pada sunting profile lagi sekali. Ataupun cikgu boleh kembali ke model. Mana-mana lah. Saya lebih suka guna yang macam ni. Tak perlu banyak-banyak kali kan. Sunting profile. Kita hanya klik terus ke bahagian bawah. Okey, saya besarkan ini. Okey. Sekarang ni kita boleh tambahkan dia. Katakan kaedah. Kaedah menggunakan modul. Okey, saya ada modul. Kemudian tempoh pelaksanaan 1 jam. Tambahkan. Jangan lupa untuk klik tambah. Ringkasan aktiviti. Beberapa aktiviti lah. Arahan menggunakan aplikasi WhatsApp. Klik enter je. Dia hanya tambah. Arahan. Kemudian murid menonton video latihan pengukuhan. Okey. Pendekatan. Pendekatan sama ada dalam talian atau luar talian. Dalam talian contoh macam mungkin cikgu buat menggunakan Google Meet ataupun Zoom dan sebagainya. Bolehlah. Kalau luar talian, contoh yang kita gunakan, kita bagi arahan, murid minta baca muka surat sekian-sekian. Dia buat, dia tangkap gambar, dia bagi dekat cikgu balik bukti. Okey, itu contoh luar talian lah. Dan sebagainya terpulang ikut kesesuaian cikgu-cikgu lah. Arahan pelaksanaan. Arahan pada murid menggunakan aplikasi WhatsApp. Okey. Enter. Alright. Selesai ni kita hanya tekan simpan. Bila tekan simpan, ini yang perlu kita isikan penuhkanlah macam biasa. Sekarang contoh saya tengah buat ulang kaji, maksudnya dah didedahkan. Kita teruskan. Okey. Teruskan lagi.
Media saya gunakan klik video. Elemen video. Simpan. Integrasi. Klik video. Untuk okey. Kelestarian, berkaitan kelestarian pembajaan. Okey, next. Ini cikgu penuhkan je macam biasa je. Okey. Kewangan ada pengiraan. Tak ada kaitan. Okey, ini ada aplikasi. Ini pemikiran kritis. Okey, seterusnya. Teruskan lagi. Alat. Tak saya nama belum. Aplikasi. Tak ada. Teruskan. Nilai. Okey, nilai. Apa? Jimat cermat. Okey. Teruskan lagi. Okey. Dan pandangan. Okey. Okey, alright. Yang ini cikgu kena tengok betul-betul lah. Ini yang perlu kita, ada benda yang perlu kita ubah sikit nanti. Pentaksiran bilik darjah. Okey. Latihan bertulis. Ini mungkin kita buat kuis ataupun kerja kumpulan. Kuis lah. Okey. Baik. Ini okey. Jadi bila kita dah tukar kita punya PDPR tadi, sebenarnya yang ini turut berubah dah. Dah ada pra pembelajaran dan sebagainya. Kalau cikgu tak ubah di awal tadi yang saya terangkan, dia akan keluar balik macam set induksi dan sebagainya. Jadi cikgu boleh tukar kat sini lah. Klik pada tukar tetapan adegan. Okey, dia suruh kita simpan dulu. Jadi perlu kita simpan dulu. Alright. Klik balik. Yang ni tadi. Yang ni. Cikgu kena ubah kat sini lah. Yang ni. Cikgu antik. Sebelum ni mungkin kita dah pilih langkah induksi penutup dan sebagainya kan. Jadi sekarang kita buat pembelajaran maya. Kita antik yang atas. Kita tik yang bahagian bawah. Okey. Baik. Bila kita dah selesai, kita pun kita terus ya. Sekarang dia suruh cipta RPH. Jadi saya pun cipta RPH macam biasa. Klik pada jadual kelas saya. Okey. Ini kelas saya. Alright. Ini dah ada. MIW semua dah lengkap. Okey. Jadi hanya terus cipta RPH. Okey. Sekarang langkah mudah. Mungkin ini kita letaklah berapa minit. Contoh saya buat tadi persediaan 30 minit. Pembelajaran mungkin saya letakkan 40 minit. Okey. Ataupun bolehlah. Mungkin pasca kita gunakan 10 minit. Okey. Kita pergi. Pra pembelajaran 1. Penyediaan. Slide dan video berkaitan tajuk pengiraan. Okey. 2. Penyediaan latihan menghitung kuantiti nutrien. Alright. Baik, ini masa kelas kita bagilah arahan kepada murid menggunakan aplikasi WhatsApp. Yang kedua, murid menonton video berkaitan kaedah menghitung kuantiti nutrien. Okey. Dan sebagainya lah. Cikgu boleh tambah sini lah. Dan akhir sekali, pasca pembelajaran adalah murid menjawab soalan latihan dan menghantar semula
kepada guru. Ini bergantung kepada jenis latihan lah. Okay. Alright. Jadi selesai. Ini contoh ya cikgu ya. Dan kita pun tekan simpan. Saya tekan simpan. Okay. Jadi selesai untuk PDPC bagi RPH bagi PDPR menggunakan CIDS. Selesai lah. Jadi bila dah habis, murid dah terlibat nanti dan setelah kita pun dah selesai, kita boleh tekan tulis refleksi kita. Okey, dan kita boleh hantar untuk pengesahan. Okey. Jadi saya rasa itu je dulu untuk video kali ni. Saya harapkan kalau ada cikgu-cikgu yang mungkin ada komen-komen yang positif, yang negatif pun tak ada masalah. Kod-kod boleh kongsikan pada ruang komen di bawah supaya saya lebih alert, ataupun kita kata saya pun risau juga, takut ada kesilapan dalam membantu guru-guru untuk menyelesaikan CIDS ni. Okey. Sekian dulu, kita berjumpa lagi pada sesi akan datang. Apa-apa kesalahan, kesilapan, saya harap saya minta ampun. Semoga cikgu-cikgu dapat selesaikan CIDS dengan sebaiknya. Okey. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right.